Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Pertandingan bola sepak Piala Sultan Selangor TSSC yang tertangguh 4 tahun susulan COVID-19 bakal dianjur semula 17 Ogos depan di Stadium Merdeka. 20,000 penonton dijangka memeriahkan perlawanan tradisi menentang Singapura dengan tiket dijual serendah RM10. Pengerusi Jawatankuasa TSSC Tan Sri Abdul Karim Munisa berkata lokasi edisi ke-20 ini akan menggamit nostalgia kegemilangan bintang bola sepak negara. Piala Sultan Selangor 2024 ini amat bermakna bagi saya, very nostalgic. Sebab apa? Sebab Stadium Merdeka ini dibawa kembali daripada bentuk asal dan di sinilah lahirnya legenda Piala pemain-pemain bola sepak Selangor. Jadi dia memang mengembalikan balik sejarah tu. Di sinilah mereka beraksi dengan gandingan Allahyarham Mokhtar Dahari dengan mendiang Arumugam. Kejohanan TSSC membabitkan pasukan pilihan Selangor dan pilihan Singapura bagi merebut piala berprestis serta wang tunai RM80,000. Kali terakhir TSSC diadakan pada 2019 dengan Selangor menewaskan Singapura 1-0. Sukan badminton, bekas pemain kebangsaan Roslin Hashim yakin pemain negara mampu menjuarai sekurang-kurangnya satu kategori pada Terbuka Malaysia tahun ini. Selepas melalui musim 2023 yang kurang memberansangkan, Roslin berharap edisi kali ini akan membawa sinar buat kem badminton negara. Tambahnya, penyokong diharap dapat memberikan sokongan padu sepanjang kejohanan berlangsung untuk meningkatkan semangat pemain. Mereka berpeluanglah untuk membuat kejutan ataupun mendapat title lah dalam tournament ini sebab satunya mereka bermain di tempat sendiri dan sudah tentu sokongan daripada peminat-peminat tempatan dan juga of course dari segi keselesaan lah bermain di tempat sendiri, dari segi environment dan saya tengok pun peluang pun memang terbuka juga kepada departmen lain. Terbuka Malaysia 2024 akan berlangsung pada 9 hingga 14 Januari di Axiata Arena, Bukit Jalil. Kejohanan tenis antarabangsa Brisbane. Biarpun hampir setahun berehat akibat kecederaan, ia tidak dilihat menjejaskan prestasi bintang tenis Sepanyol Rafael Nadal. Ini selepas dia berjaya melepasi pusingan pertama dengan menundukkan pemain Austria Dominic Thiem. Kehadiran semula pemain berusia 37 tahun itu amat dinanti-nantikan peminat apabila tiket bagi pertemuan di Pat Rafter Arena habis dijual. Set pertama menyaksikan pemain seimbang kedua-dua pemain sehingga ke tie break sebelum Nadal menang dengan keputusan 7-5. Namun di set kedua, pemenang 22 gelaran Grand Slam itu turun dengan aksi lebih agresif untuk mengawal permainan dan menang mudah 6-1. Nadal akan bertemu wakil Australia Jason Kubler di pusingan kedua. Kejohanan ini adalah pemanas badan menjelang saingan Grand Slam terbuka Australia yang bermula 14 Januari. Terus membimbing Real Madrid adalah keputusan tepat. Itu pengakuan yang dibuat Carlo Ancelotti selepas melanjutkan kontraknya bersama gergasi Sepanyol tersebut baru-baru ini. Biarpun sebelum ini spekulasi kuat mengatakan beliau bakal menjadi jurulatih skuad kebangsaan Brazil selepas kontraknya tamat tahun depan. Namun Ancelotti akhirnya memilih untuk kekal bersama Madrid sehingga Jun 2026. Jelas pengendali berusia 64 tahun itu, tawaran untuk membimbing skuad Brazil sememangnya menarik. Namun, beliau masih gembira bersama kelabnya. Porque me ha mostrado mucho cariño e interés a entrenar la selección de Brasil. Esto me ha hecho muy orgulloso, muy honrado. Pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid, de que era claro
Bagaimanapun, Ancelotti tidak menolak kemungkinan untuk menerima tawaran melatih skuad Brazil selepas kontrak baharunya tamat. Klub Birmingham City memecat ketua jurulatihnya Wayne Rooney selepas mengharungi musim yang teruk. Rooney yang dilantik pada Oktober hanya sempat mengendalikan klub yang bermain di Liga Kejuaraan itu kurang daripada 3 bulan. Bekas bintang Manchester United dan England berusia 38 tahun itu dilantik bagi menggantikan John Eustace ketika Birmingham menduduki tangga ke-6 Liga. Namun keadaan menjadi lebih buruk selepas itu apabila mereka jatuh ke kedudukan ke-20 dengan hanya 2 kemenangan dalam 15 perlawanan. Dengan memiliki 28 mata daripada 26 perlawanan, Birmingham kini hanya 6 mata daripada zon penyingkiran. Kekosongan yang ditinggalkan Rooney akan diisi sementara oleh jurulatih pembangunannya Steve Spooner. Rooney sebelum ini juga pernah mengendalikan klub Derby County dan DC United di mana kesemuanya tidak membuahkan hasil seperti diharapkan. Ini pula kes dakwaan ciuman tanpa kerelaan yang dilakukan bekas Presiden Persekutuan Bola Sepak Sepanyol, Luis Rubiales. Bintang bola sepak wanita Sepanyol, Jenny Hermoso, telah memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Madrid Selasa lalu. Kejadian berlaku di podium ketika kemenangan Sepanyol pada kejuaraan Piala Dunia Wanita musim panas lalu. Hermoso menghabiskan masa kira-kira 2,5 jam untuk membantu siasatan. Pihak mahkamah kini sedang memeriksa bukti termasuk rakaman TV sebelum memutuskan sama ada untuk meluluskan pertuduhan dan dibicarakan. Penyerang berusia 33 tahun itu membuat laporan mengenai jenayah seksual dan paksaan tersebut pada September. Rubiales yang kemudian menerima tekanan hebat meletak jawatan sebagai Presiden Persekutuan Bola Sepak Sepanyol. FIFA juga telah melarangnya daripada memegang sebarang jawatan selama 3 tahun. Rubiales bagaimanapun sekeras-kerasnya menafikan dakwaan Hermoso. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Sekian Stadium RTM dan berita perdana dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.